dia panggil Wadi Kudaib, ya, Wadi Kudaib. Di situlah lokasi tempat berperangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Bani Mustalaq tu tadi. Baik, sekembalinya Rasulullah SAW dan juga umat Islam daripada perkampungan Bani Mustalaq itu singgah buat seketika di kawasan yang dikenali sebagai Telaga Al-Muraisi', ya. Dan Telaga Al-Muraisi' ini pada asalnya Rasulullah SAW memang bercadang untuk berehat di situlah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kurnia dan nikmatnya. Maka pada malam ini kita dapat sekali lagi bersama-sama meneruskan bicara kita tentang fiqh sirah dan sambung daripada bulan sudah kita bicarakan tentang hadisul ifki, ya, iaitu peristiwa berita bohong. Berita bohong, al-ifku maknanya yang amat bohong, ya, berita yang amat bohong. Jadi tak ada lagi, ya, tak ada lagi yang lebih teruk daripada peristiwa tersebut. Jadi mukaddimahnya, latar belakang peristiwa ini telah pun kita bicarakan dalam pertemuan kita yang lalu pada bulan sudah. Ya, bagaimana asalnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Syaban tahun ke-6 Hijrah itu mendapat berita bahawa kaum Bani Mustalaq ataupun Bani Mustalaq telah melancarkan kempen untuk menyerang Madinah. Dia kumpul kabilah-kabilah yang berselerak di kedudukan antara Mekah dengan Madinah itu, ya tuan-tuan, antara Mekah dan Madinah itu adanya kawasan pertengahan yang dikenali sebagai kawasan perkampungan Bani Mustalaq, dan Bani Mustalaq ini adalah pecahan daripada Bani daripada Bani Khuza'ah. Jadi kedudukannya itu sekarang ini, kalau tuan-tuan, ialah sekarang ni orang dah pergi umrah semua naik train kan nak jimatkan masa. Tapi kalau masih yang menggunakan bas itu, tempatnya ialah di perhentian di tengah-tengah padang pasir itu, dia panggil Wadi Kudaib, ya, Wadi Kudaib. Di situlah lokasi tempat berperangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Bani Mustalaq tu tadi. Baik, sekembalinya Rasulullah SAW dan juga umat Islam daripada perkampungan Bani Mustalaq itu singgah buat seketika di kawasan yang dikenali sebagai Telaga Al-Muraisi', ya. Dan Telaga Al-Muraisi' ini pada asalnya Rasulullah SAW memang bercadang untuk berehat di situlah. Memang dah bercadang untuk berehat di situ. Tetapi telah terjadi satu pergaduhan tanpa disangka-sangka. Pergaduhan di antara Ansar dan Muhajirin. Antara siapa? Ansar dan Muhajirin itu tidak akan bergaduh jika tidak dicucuk oleh munafik tu tadi. Ini pengajaran pertama kita ni tadi tuan-tuan. Sepatutnya dalam hati setiap orang Islam, orang mukmin ini, hatinya ada taman, ya. Hatinya sentiasa bersangka baik di antara satu sama lain. Maka sebab itulah apabila hampir bergaduh di antara Ansar dan Muhajirin, maka tindakan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan pada masa itu apa dia? Iaitu meninggalkan segera Telaga Al-Muraisi' sebelum lebih besar pergaduhan tercetus, ya. Jadi tuan-tuan, dapat kita lihat bahawa sebenarnya perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyatukan hati-hati orang-orang beriman ini bukan satu perkara mudah. Bukan sekadar mempersaudarakan saja antara Ansar dan Muhajirin, maka jadilah mereka itu bersaudara dengan begitu teguh hatinya. Tidak, saudara-saudara, ya, tidak tuan-tuan. Bahkan dia tetap diuji. Namun kita mesti lihat bagaimana cara Rasulullah SAW mengatasi ujian tersebut sehingga Ansar dan Muhajirin menjadi contoh dan model terbaik bagaimana persaudaraan di antara orang-orang Islam, ya, di antara orang-orang Islam walaupun tak ada pertalian darah. Di situ duduknya. Jadi sebab itu tuan-tuan, kalau kita nak harapkan berlaku sekali lagi Ansar dan Muhajirin itu di bumi kita pada hari ini, maka kena kembali kepada model tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga perjuangan baginda yang panjang itu, ya. Dia tak boleh sekadar naik seorang tokoh, ya. Kita selalu sebut pasal tokoh, tuan-tuan. Salahuddin Al-Ayyubi, kita sebut Muhammad Al-Fatih, ya. Dan beberapa lagi tokoh, Umar Ibnu Abdul Aziz. Kita selalu
menyebut pasal tokoh. Itulah antara tokoh yang dikenali di Malaysia ini. Kalau kalau saya sebut lebih lagi nanti tak ada lah pula orang kenalnya kan. Sebenarnya ramai lagi tokoh pejuang Islam, pemimpin Islam yang hebat-hebat ni ramai lagi, ya. Tapi kalau sebut pun tak berapa kenal. Tak apalah, kita sebut setakat yang kenal saja, kan. Jadi tuan-tuan, yang pentingnya bukan senang untuk menyatukan hati-hati orang Islam ni. Bahkan kalau tuan-tuan masih ingat lagi ketika peristiwa Nabi menaiki mimbar, mana mimbar? Mimbar kan. Lama dah tak berkhutbah di sini. Ketika Nabi naik mimbar itu, kan terjadi satu peristiwa yang Nabi SAW menyebut amin, amin, amin. Tapi setelah 2 kali Nabi sebut amin, Nabi diam. Kan? Nabi diam. Jadi selepas habis khutbah baru sahabat-sahabat bertanya, apa benda yang Rasulullah sebut amin, amin 2 kali tadi tu? Ya? Rupa-rupanya Jibril beritahu. Jibril beritahu, berdoalah wahai Muhammad, wahai Rasulullah, apa sahaja pada masa ini Allah akan makbulkan. Maka Nabi berdoa. Doa pertama, amin, makbul. Doa kedua, amin, makbul juga. Doa ketiga, Allah tolak, tuan-tuan. Allah tolak doa ketiga. Apakah doa ketiga yang Allah tolak tu? Dan kenapa doa Rasulullah SAW ditolak, tuan-tuan? Kan? Kenapa? Doanya adalah supaya umat dia ni, sepeninggalan dia nanti, tidak akan bergaduh dan berperang sesama sendiri. Sebaliknya bersekutu, bersatu hati semuanya. Yang ini Allah Ta'ala tolak. Kenapa Allah Ta'ala tolak? Sebabnya perkara ni tak boleh sekadar doa Rasulullah SAW. Dia kena ada usaha daripada umat Islam tu sendiri. Umat Islam yang bersatu hati atas kebenaran. Bukan bersatu hati atas kebatilan ataupun atas kebendaan. Tidak. Yang ini, yang Allah tolak doanya, tolak tu bukan kerana doa Nabi tak makbul. Tidak. Tolak kerana ia perlukan usaha dan kesedaran daripada umat Nabi Muhammad sendiri. Tak boleh nak harapkan doa baginda saja. Tuan-tuan, ya. Jadi sebab itulah, ya, bismillah. Kita seharusnya menjadikan cara Rasulullah menyelesaikan masalah, cara Rasulullah melayani dan juga membangkitkan motivasi dalam kalangan sahabat itu, barulah kita dapat lihat bagaimana kemantapan kesatuan hati umat Islam itu tadi. Jadi berbalik kepada cerita kita ini, pergaduhan yang hampir tercetus di Telaga Muraisiyah itu disenyapkan oleh Rasulullah SAW dengan tindakan yang lebih kepada tindakan bukan kata-kata, tuan-tuan. Ya? Rasulullah perintahkan semua angkut barang, walhal waktu itu sudah petang, sudah hampir senja. Semua angkut barang, kita berjalan, meneruskan perjalanan. Bila dengar perintah Rasulullah SAW, maka datanglah, ya, beberapa sahabat Nabi SAW daripada kalangan Ansar bertanya, kenapa tindakan Nabi SAW begitu? Ya? Maka Rasulullah SAW pun menceritakanlah apa yang telah terjadi. Maka katanya sahabat Nabi ini, Usaid bin Huzafah namanya radhiyallahu anhu, bahkan kami yang akan menghalau mereka. Mereka tu siapa? Golongan munafik itu tadi, dari Madinah sekembali kita ke Madinah nanti. Walaupun mereka tu orang asal Madinah, orang kenamaan Madinah. Ya? Maka Nabi SAW pun meneruskan perjalanan. Kalau tuan-tuan baca tafsir Buya Hamka, tafsir Al-Azhar, kisah ini digarap dengan cukup mudah dan cukup mendalam dia punya bahasa dia. Ya? Jadi sampailah tuan-tuan ke senja keesokan harinya, barulah Rasulullah SAW perintahkan supaya berehat. Dan dalam perehatan itu tak ada lagi orang yang ingat nak bergaduh, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab semua dah keletihan, letak je kepala, semuanya terus tidur. Dan pada malam itu turunlah surah Al-Munafiqun, ya. Turun surah Al-Munafiqun, tuan-tuan. Baik. Setelah turunnya surah Al-Munafiqun, maka orang-orang munafik, tuan-tuan, adakah dia sakit hati? Adakah dia serik? Kan? Adakah dia serik dengan keadaan itu? Dia tak serik, tuan-tuan. Orang munafik ni, dia tak serik. Dia buat kerja mengkhianati umat Islam macam tu, sehingga kan Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surah Al-Munafiqun itu, ya. Bila diturunkan surah Al-Munafiqun itu, maka tuan-tuan, sepatutnya seperti mana kata Buya Hamka lah, kan, orang-orang munafik itu ditelanjangkan, cerita mereka itu, kisah mereka itu, perangai mereka itu ditelanjangkan dengan sejelas-jelasnya,
Itu dibongkar oleh Allah Taala. Itu bahasa Buya Hamka, ya. Jadi tuan-tuan, adakah setelah dia dikenali sedemikian rupa dia serik? Dia tak serik, tuan-tuan, ya. Saya ada bagi homework pada bulan sudah. Saya yakin tak ramai yang buat homework ni, tuan-tuan, ya. Iaitu Buya Hamka kata dalam Al-Quran ada 11 surah semuanya yang membicarakan tentang orang-orang munafikun. Jadi apakah surah-surah tersebut? Ya. Ada cari tak? Ada buat homework tak? Ada buat tak cari kan? Okey. Ni saya bagi ni, tuan-tuan catat, ya. 11 surah itu ni kita tolong bagi. Tuan-tuan balik boleh itulah, ya, boleh buat kajian yang lebih mendalam. Pertama sekali surah Al-Baqarah. Kemudian surah Ali Imran. Kemudian surah An-Nisa. Kemudian Al-Anfal, lagi At-Taubah, lagi Al-Ahzab, lagi Al-Hadid, lagi Al-Ankabut, lagi Al-Fath, surah Al-Fath. Seterusnya surah At-Tahrim dan akhir sekali surah Al-Munafikun. Surah Al-Munafikun. Jadi inilah 11 surah yang membicarakan tentang perangai munafikun ini. Jadi kalau kita kumpul ayat-ayat pasal munafikun ini, tuan-tuan, kita sepatutnya dah kenal sangat siapakah munafik. Dan yang paling penting, tuan-tuan, kita sendiri tidak menjadi orang munafik. Itu yang paling penting, ya. Jadi tuan-tuan, Buya Hamka dalam tafsir dia menyebut bahawa mulai sahaja kita membaca surah Al-Baqarah, surah kedua dalam susunan Al-Quran, kita telah mendapati pembicaraan tentang sifat-sifat orang muttaqin sebanyak 4 ayat, ya, sebanyak 4 ayat. Kemudian kita mendapati pembicaraan tentang sifat-sifat orang-orang kafir 2 ayat, dan 13 ayat berikutnya Allah Subhanahu Wa Taala bicarakan tentang munafik. Buka saja surah Baqarah pun Allah Taala sudah highlightkan soal munafik. Itulah bahayanya munafik ini. Jadi tuan-tuan, dengan turunnya surah Al-Munafikun yang dianggap sebagai core dalam surah-surah lain yang bicara tentang munafik ini, sepatutnya dia orang dah serik lah kan. Dia orang pun dah rasa takut lah. Dah tunduk kepala dah kan. Sepatutnya, tetapi tidak demikian, ya. Tidak demikian. Kenapa? Sebab orang-orang munafik ini terbukti tidak akan serik walaupun dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, dia tetap melakukan kekacauan dan juga mengganggu umat Islam ni tadi. Itu sifat-sifat orang-orang munafik ini. Buktinya apabila sampai di perhentian terakhir, ya, jarak antara Madinah dengan perkampungan Bani Mustalaq itu 200 km lebih, tuan-tuan. Jadi perjalanan itu memerlukan 2, 3 ataupun 4 hari perjalanan. Jadi tuan-tuan, turunnya surah Al-Munafikun itu ialah pada malam kedua dalam perjalanan pulang dari perkampungan Bani Mustalaq, tuan-tuan, ya. Jadi malam ketiga, malam keempat. Malam keempat ini makna selang 2 malam lepas tu je, ketika tiba di perhentian terakhir sebelum sampai Madinah, berehatlah Rasulullah SAW dan juga umat Islam bersama-sama dengan tawanan semua sekali. Terjadi satu insiden yang kecil je, insiden ni, iaitu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha yang telah terpilih mengikuti Rasulullah SAW dalam rombongan tersebut, ya. Ini pun kita kena tahu kenapa Rasulullah bawa isteri dia. Rasulullah SAW apabila dia nak bermusafir jauh, ya, dan juga berperang, dia akan undi dalam kalangan isteri dia siapa yang akan ikut dia. Ini bukan pergi makan angin, bukan pergi outstation overseas, tak ada, tuan-tuan, ya. Ini pergi berperang, bawa mati, risiko besar. Tapi isteri-isteri Rasulullah SAW gembira apabila mereka terpilih mengiringi Rasulullah SAW, kerana itu panggilan jihad, tuan-tuan, ya. Dan fungsi mereka ini adalah sebagai doktor, sebagai jururawat, ya, yang membantu orang-orang Islam, tentera-tentera Islam yang tercedera. Itu fungsi dia. Baik, kali ini yang terpilih adalah Aisyah. Semua tahu Aisyah lah Ummul Mukminin yang terpilih kali ini. Baik, Aisyah radhiyallahu anha
tiba-tiba pada pagi tersebut, maknanya pada menjelang subuh lah, menjelang subuh itu berasa nak qada hajat. Bila nak qada hajat tu tadi, maka tuan-tuan, dia pun pergilah qada hajat, dan balik dari qada hajat itu dia sedar bahawa rantai, katanya rantai kalung mutiara, tercicir. Lalu dia pun pergi cari, datang balik, umat Islam dan Rasulullah SAW sudah berangkat meninggalkan tempat perkhemahan tersebut. Kenapa boleh tak sedar? Kan? Tuan-tuan perasan tak kalau kita tengok dalam cerita-cerita lama ke video-video lama tentang haji ke apa ke, adanya khemah atas belakang unta tu, kan? Itu dia panggil haudaj. Haudaj ataupun dalam bahasa Melayu disebut segedup ke apa ke begitulah. Biasanya bila nak bawa orang perempuan ataupun nak bermusafir jauh, maka haudaj ini akan digunakan. Jadi dengan Aisyah yang bertubuh kecil sahaja, sudah tentulah unta tadi tu macam tak ada beza. Nak bangun, nak duduk tak ada beza saja. Dan orang-orang yang di luar ni pun tak perasan bahawa haudaj tu kosong. Itu je insiden dia. Lalu tertinggallah Aisyah. Jadi Aisyah radhiyallahu anha tidak risau bila dia tertinggal tu, kerana dia tahu sistem Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan ada tentera peninjau. Bila dah pasukan tentera utama ni berangkat, akan ada tentera peninjau duk pusing-pusing. Benar seperti sangkaan Aisyah, maka tak berapa lama kemudian adalah seorang tentera peninjau bernama Safwan bin Mu'attal yang tiba di tempat itu dan terus mengenali itulah Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Macam mana dia boleh kenal? Macam-macam hujah bagaimana Safwan boleh kenal itu ummul mukminin. Pertama, kerana kata Aisyah, peristiwa ini berlaku setelah turunnya ayat yang mewajibkan hijab kepada isteri-isteri Nabi. Ya ayuhan Nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabayhinna zalika adna an yu'rafna fala yu'zaini wa kana Allahu ghafurar rahimah. Wahai Nabi, suruhlah isteri-isteri kamu dan anak-anak perempuan kamu serta perempuan-perempuan yang beriman supaya melabuhkan pakaiannya bagi menutup seluruh tubuhnya semasa mereka keluar, dan cara yang demikian lebih sesuai untuk mereka dikenal sebagai perempuan yang baik-baik. Maka dengan itu mereka tidak diganggu, dan ingatlah Allah adalah yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Ayat Suratul Ahzab ayat 59. Jadi ayat ini telah diturunkan dan Aisyah dan isteri-isteri Nabi yang lain serta anak Nabi SAW memakai hijab, memakai purdah ni tadi. Jadi oleh itu Safwan pun kenal perempuan yang tertinggal itu, yang sedang tertidur di salah satu seketul batu besar itu adalah Aisyah. Dan selain daripada itu, Safwan juga mengenali Aisyah kerana sebelum turunnya ayat ini mereka telah pun kenal inilah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak pelik benda tu tuan-tuan, Kenapa saya tekankan sangat kisah itu? Kerana nanti inilah yang akan menjadi isu yang diperbesar-besarkan oleh orang munafik. Jadi tuan-tuan, Safwan hanya menyebut dua patah perkataan saja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ummul mukminin. Terkejut. Maknanya dia terkejut. Bagaimana ummul mukminin boleh tertinggal? Cerita ni, tuan-tuan, bunyinya macam saya yang olahnya. Tapi sebenarnya cerita ini adalah daripada hadis Aisyah sendiri yang detail menceritakan step by step. Tuan-tuan boleh dapati kisah hadisul ifki ini dalam Bukhari, Muslim. Silalah buka tuan-tuan, tuan-tuan. Jadi Safwan dengan penuh hormat kepada Aisyah mendudukkan unta dia, maka Aisyah dipersilakan naik. Tak ada segedup apalah. Kerana apa tak ada segedup? Kerana unta itu untuk kenaikan Safwan seorang lelaki. Tak kisahlah basah panas pun, orang lelaki, bukan? Dan lagi satu, kalau ada segedup lagi jadi fitnah sebenarnya. Peristiwa depan tadi. Lalu Safwan berjalan kaki, tariklah unta dia sampailah masuk pintu kota Madinah pada pagi itu. Waktu yang sudah matahari yang sudah tinggi, mungkin sebelum zuhur lah lebih kurang tuan-tuan, mungkin sebelum zuhur lah. Jadi masuk je ke kota Madinah, maka ternampaklah kepada manusia-manusia yang hatinya jahat
mulalah mereka menyebar berita fitnah ni tadi, tuan-tuan, ya. Dan berita fitnah ini kita baca kisah yang disebut oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha sendiri, bagaimana sebenarnya peristiwa ini berlaku, ya. Kita baca. Okey. Orang-orang munafik mulai membicarakan tentang isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menuduh Aisyah terlambat datang, sengaja lambat pulang ke Madinah itu kerana hendak berdua-duaan dengan Safwan bin Mu'attal. Kerana sesuatu hal yang tidak lain adalah perkara zina. Inilah dia, tuan-tuan, yang Allah Taala sebut dalam ayat yang suratul An-Nur, ya, tuan-tuan, surah An-Nur, daripada ayat 11 sampai ayat 19, Allah Ta'ala sebut innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum ni tadi. Ya. Inilah yang disebut sebagai berita bohong yang merupakan suatu kebohongan yang paling buruk. Pasukan muslimin telah bertolak ke Madinah, sedangkan orang-orang munafik masih sibuk menghebahkan dan meletakkan prasangka salah ini kepada Rasulullah dan isterinya. Maka ketika Rasulullah SAW sampai di Madinah, dia mendengar khabar tersebut, dia mendapat khabar besar yang menghentam hatinya. Di antara kasih sayang Allah kepada Aisyah adalah dengan menjadikan Aisyah sakit sepanjang bulan tersebut. Aisyah bila sampai sahaja di Madinah, demam, sebulan demam, tak keluar rumah. Ya, tuan-tuan. Jadi Aisyah tak tahu pun di luar rumahnya orang-orang sedang memperkatakan tentang berita bohong tentang dirinya. Ya, Rasulullah SAW telah bersabar menahan tamparan yang tidak pernah dirasakannya sebelum ini, iaitu fitnah ke atas dirinya dan juga fitnah ke atas isterinya. Dan baginda kembali ke rumahnya dan mengucapkan salam kepada Aisyah. Aisyah waktu itu masih terbaring sakit di tempat tidurnya dan dia tidak mengetahui bahawa Rasulullah SAW juga sedang dalam keadaan yang berjaga-jaga, dalam keadaan tertanda-tanya. Ya, walau bagaimanapun Rasulullah SAW sudah pasti akan berasa seperti tanda tanya lah. Nak kata Aisyah ni jahat, dia tahu Aisyah baik. Ya, tuan-tuan, dia nak kata baik, tapi soalnya bagaimana nak clear ke benda ni dulu. Jadi Rasulullah duduk dalam keadaan tertanda tanya, tuan-tuan, ya. Dan Aisyah berkata, aku tidak merasakan kasih sayang dan kelembutan yang biasanya yang diberikan Rasulullah SAW saat aku sakit, dan dia hanya berkata kepadaku sekadar, bagaimana keadaanmu wahai Aisyah? Aku melihatnya sangat sedih sekali. Rasulullah SAW bila balik ke rumah memang cukup lemah lembut dengan isteri dan anak-anaknya, ya. Tapi kali ini kelihatan hambar. Kasih sayang itu hambar. Dia tidak kasar sama sekali, tetapi hambar. Dan hambar itu rasanya kerana kesedihan Rasulullah SAW. Aisyah bercerita lagi, aku tidak mengetahui khabar yang sedang tersebar. Aku juga tidak mengetahui rahsia apa di balik ini semua. Ketika aku hampir sembuh, aku keluar bersama beberapa wanita yang bersama kami adalah Ummu Mishtah. Ya? Ummu Mishtah. Ummu Mishtah ni siapa? Ummu Mishtah ini adalah saudara jauh kepada Aisyah melalui bapa dia, iaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ummu Mishtah dan anaknya yang bernama Mishtah bin Usasah, papa kedana, hidup melarat. Ya, maka Abu Bakar As-Siddiq pun menanggung kehidupan dua beranak ini 100% kehidupannya. Tuan-tuan, betapa mulianya Abu Bakar. Tetapi itulah, susu diberi, tuba dibalas, kan? Mishtah ni pula yang menjadi tukang sebar cerita. Jadi setelah Aisyah sihat, dah berasa sihat sikit, maka Aisyah pun mintalah nak keluar rumah dan ditemani oleh beberapa wanita, dan antaranya Ummu Mishtah yang umpama pengasuh kepada Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Tiba-tiba dalam keluar dari rumah tadi tu sekadar nak ambil angin, ya, waktu malam, bersama-sama dengan kumpulan wanita tersebut, Ummu Mishtah ni telah tercucuk duri, tuan-tuan, telah tercucuk duri dan tergelincir, dan dia pula telah terkeluar daripada mulutnya, ya, apa dia? Celakalah Mishtah. Mendengar, ya, betapa sucinya hati Aisyah ni tadi, mendengar Ummu Mishtah menyebut celakalah Mishtah. Mishtah tu anak dia sendiri. Tuan-tuan, apa kata Aisyah? Mudahnya saya tukar dalam bahasa Melayu kita, ya, secara mudahnya, tak baik kata tak mau apa ni, kata celaka pada anak sendiri.
Itu doa tu. Macam itulah bahasa Aisyahnya. Ya. Lalu aku bertanya, apa kena dengan dirimu wahai Ummu Mistah? Katanya Aisyah. Dan dia menjawab, ya, engkau tidak tahu apa yang dia katakan kepadamu dan dia lakukan terhadapmu wahai Ummul Mukminin. Jadi maknanya di hati Ummu Mistah, walaupun itu anak dia, tetapi dia lebih kasih kepada Ummul Mukminin. Maknanya Ummu Mistah ni adalah orang yang benar-benar beriman dan faham tentang kedudukan Aisyah berbanding dengan anaknya tadi tu, ya. Maka dia Ummu Mistah pun setelah ditanya oleh Aisyah dengan penuh keikhlasan, bukan buat-buat tak tahu, memang tak tahu sungguh, ya. Dan dia pun menjawab, dia telah salah sangka kepadamu. Dia salah menilai kehormatan dirimu sebagaimana dilakukan kebanyakan orang. Mereka mengatakan dirimu melakukan perbuatan keji bersama dengan Safwan bin Mu'attal. Aisyah berkata, aku jatuh pengsan apabila mendengar berita itu. Terkejut tuan-tuan, ya, berat sungguh. Lalu aku diangkat ke rumah ayahku. Tuan-tuan, Aisyah baru nak segar, baru nak sihat, nak ambil udara luar, ya, tiba-tiba dengar berita macam tu, terpukul terus pengsan. Sedangkan Rasulullah SAW tetap dalam keadaan seperti sebelumnya selama sebulan penuh, tidak turun satu pun wahyu kepadanya. Tak ada wahyu pula kepada Rasulullah dalam tempoh sebulan tu tadi. Baginda berharap boleh mendengar panggilan dan penjelasan Allah agar rasa sakitnya kerana masalah yang merundungnya itu boleh segera hilang. Dan baginda tidak memiliki petunjuk yang boleh membuktikan khabar itu, dan dia tidak boleh mengetahui hal-hal yang gaib. Jadi inilah tuan-tuan, kalaulah misal kata Al-Quran itu dicipta oleh Nabi Muhammad SAW sendiri, sudah tentulah benda ni tak akan makan sebulan. Benda ni cukup dengan 2-3 hari je, ayat baru turun. Tak tuan-tuan, sebulan tempohnya tak ada ayat turun. Maka Rasulullah SAW terus menyiasat. Salah satu cara Rasulullah menyiasat tuan-tuan ialah Rasulullah SAW bertanya berkali-kali kepada sahabat-sahabat dan juga isteri-isteri baginda yang lain. Antara contohnya Zainab bintu Jahshin radhiyallahu anha. Zainab ini madu kepada Aisyah. Kakak ataupun adik kepada Zainab ini bernama Hamnah bintu Jahshin. Hamnah bintu Jahshin antara orang yang terlibat dalam menyebarkan fitnah ini. Dan Rasulullah bertanya kepada Zainab, apa pandanganmu tentang Aisyah ini wahai Zainab? Kata Rasulullah kepada isterinya ini. Apa kata Zainab kepada Aisyah dengan penuh yakin? Siddiqah bintu Siddiq. Tu dia, ya. Dia adalah wanita yang benar, anak perempuan kepada yang benar juga, tuan-tuan. Kan Abu Bakar As-Siddiq kan digelar As-Siddiq. Kan gelaran itu bukan gelaran main-main tu, gelaran daripada Allah Taala tu. Maka katanya Zainab bintu Jahshin secara mudahnya Siddiqah bintu Siddiq. Fahamlah tu, bahasa Arab ni dia tak perlu panjang tuan-tuan, ya. Dia 2 patah tu pun cukup lah fahamnya, ya. Begitu juga bertanya kepada orang-orang lelaki dalam kalangan sahabat Madinah itu, kamu dengar apa tentang Aisyah? Kata mereka, kami tak pernah dengar melainkan perkara yang baik-baik saja. Esok Nabi tanya lagi. Tuan-tuan, itu salah satu teknik bertanya, kan. Tanya hari pertama, kena pula yang bertanya tu seorang yang berhormat, yang apalah, tak cerita contoh, kan. Orang dikenali, yang berbahagia ke contohnya. Kalau ditanya, apa kamu dengar tentang isteriku contohnya, kan. Ini contoh je ni, tak ada kena ke siapa. Oh ya, baik, terbaik YB, terbaik. Tak ada yang tak baik. Okey. Tanya esok, lusa tu dan sebagainya, ya. Adakah jawapan tu sama? Ini teknik bertanya, kan, teknik menyiasat. Adakah jawapan tu sama? Hari kelima aja sebenarnya YB ada juga terdengar cerita tu, tuan-tuan. Ya. Jadi Rasulullah SAW bertanya perkara ini, dan tak ada seorang pun sahabat yang soleh ini, ya tuan-tuan, yang ugah dia punya hujah, tak ada. Semuanya mengatakan terbaik. Tapi di luar sana cerita berkembang. Ini kita nak kaji kisah ini daripada surah An-Nur ni nanti, tuan-tuan. Jadi ringkaskan cerita, Aisyah radhiyallahu anha pun terkejut dan diangkat ke rumah Abu Bakar dalam keadaan bingung,
terkejut dengan berita ini. Rasulullah SAW juga dalam keadaan tertanda tanya. Dan Aisyah meneruskan ceritanya. Aku meminta izin kepada Rasulullah agar aku boleh berkunjung ke rumah ayahku dan boleh merasakan sakitku di sisi ibuku. Rasulullah SAW pun mengizinkanlah. Ya. Carilah tempat bertenang sementara Rasulullah sedang menyiasat tadi. Dan menurut Aisyah, khabar bohong ini menyebabkan umat Islam manusia di Madinah, rakyat Madinah tu pecah kepada 4, tuan-tuan. 4 golongan. Tuan-tuan boleh buat perbandingan dengan berita bohong yang berlaku pada era kini, sama tak dengan apa yang dialami oleh Aisyah, ya, dan keadaan pada sekarang lah, ya. Kata Aisyah, berita bohong ini menyebabkan penduduk Madinah terbahagi menjadi 4. Golongan pertama yang majoriti, yakni mereka yang tidak membenarkan dan tidak pula mendustakannya, tetapi mereka memilih untuk duduk diam. Jenis apa orang panggil? Jenis play safe. Percaya tidak kan? Tapi duduk diam. Duduk diam dah, tak ada kait dengan kita. Kan? Jenis macam tu. Golongan minoriti. Golongan kedua, iaitu golongan yang sama sekali tidak mempercayai khabar palsu ini. Seperti Abu Ayyub Al-Ansari dan isterinya. Ummu Ayyub bertanya kepada suaminya Abu Ayyub, apakah engkau mendengar khabar yang dikatakan orang mengenai Aisyah? Abu Ayyub menjawab, ya, dan itu semua adalah khabar bohong. Apakah engkau akan melakukan perbuatan seperti yang dituduh oleh orang-orang itu? Ummu Ayyub menjawab, tidak sama sekali. Demi Allah, aku tidak akan melakukannya. Lalu Abu Ayyub membalas lagi, Aisyah, dia adalah seorang wanita yang lebih baik daripada dirimu. Kan, Ummul Mukminin kan tu. Jadi Ummu Ayyub bertanya lagi, apakah engkau benar-benar melihat apa yang mereka katakan? Seandainya engkau menjadi Safwan, apakah engkau akan berprasangka buruk kepada Rasulullah? Maka Abu Ayyub menjawab, tidak. Ya, maknanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun Abu Ayyub tidak akan sama sekali berprasangka. Inilah watak-watak orang beriman sungguh. Ya, dan lalu Ummu Ayyub berkata, seandainya aku menjadi Aisyah, maka tidak sekali-kali aku akan mengkhianati Rasulullah SAW. Adapun Aisyah wanita lebih baik daripada diriku dan Safwan adalah lelaki yang lebih baik daripada dirimu. Begitulah tuan-tuan, berbalas-balas perbincangan antara suami isteri yang soleh ini. Dan ini contoh golongan minoriti. Tapi minoriti maknanya golongan yang sanggup untuk mempertahankan Aisyah, bukan sahaja sekadar tidak percaya berita itu. Golongan ketiga, yakni mereka yang tidak membenarkan dan tidak pula mendustakan, namun mereka menganggap berita itu patut disebarkan. Allah, tuan-tuan. Inilah dia. Dia kata berita ni tak tahu betul ke tidak, tapi kita sebar untuk jadi apa? Jadi pengajaran. Itu yang banyak duk share dalam WhatsApp tu. Tuan-tuan, betul tak? Bila kita tanya balik, dari mana berita ni? Sahih ke tak? Tak tahu. Dah tak tahu kenapa awak forward ke saya? Yalah, nak tahu kok ustaz tahu. Jadi ustaz boleh membenarkan ke tidak dan sebagainya. Contohnya tu banyak tuan-tuan. Ya. Jadi ini golongan ketiga, ya, golongan yang tidak membenar dan tidak pula mendustakan, KIV kononnya, tapi patut kita sebarkan. Dan golongan ini adalah orang-orang mukmin, antaranya Hasan bin Sabit, Hamnah bintu Jahshin, ya, dan lain-lain lagi. Dan golongan yang keempat adalah golongan ketiga, orang-orang yang golongan ketiga pula. Golongan keempat. Golongan keempat adalah orang-orang yang mengada-ngadakan kata-kata mereka dan mencetuskan kata-kata jahat ini, iaitu golongan munafik, tuan-tuan. Dan golongan munafik ini sikit, dia tidak ramai, tuan-tuan. Tapi yang menjadi teguran dalam surah An-Nur nanti adalah golongan ketiga tu, ya, iaitu golongan orang-orang beriman yang menyebar dan dengan anggapan patut jadi pengajaran. Tak percaya, tapi sebar kerana patut jadi pengajaran. Jadi tuan-tuan, azan. Kita azan dulu, sambung sikit lagi. Subhanallah walhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Allah. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, 4 golongan. Perhatilah, kita belajar sirah ni untuk buat untuk buat taladan kepada kita pada hari ini kan, bukan nak dengar cerita ya. Kalau nak dengar cerita boleh baca je. Maka 4 golongan ini terjadilah melanda orang-orang Madinah. Baik, setelah sebulan tuan-tuan, maka turunlah ayat 11 sampai ayat 19 surah An-Nur. Jadi ayat 11 dan hingga ayat 19 tak habis malam ni, tak apa, nak ambil sikit je. Turunnya berbunyi, innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm walladzi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita yang amat dusta. Ifkun ini berita yang amat dusta. Itu maksud ifk. Tuan-tuan balik ni boleh tadabbur ya. Jadi adalah segolongan daripada kalangan kamu. Janganlah kamu menyangka berita yang dusta itu semuanya tidak baik untuk kamu. Mana khusus untuk Rasulullah SAW dan juga umat Islam. Berita dusta itu memang menyebabkan kita malu, sakit hati, rasa macam geram, nak marah. Aisyah sendiri pun pengsan bila tahu berita berdusta ni. Pengsan dia. Namun Allah Ta'ala kata, apa dia? Ini yang kita kena kaji tuan-tuan. Bahawa semua berita dusta ke atas kamu itu bukannya semua tak baik untuk kamu. Maksudnya bukan semua membawa maksud apa dia? Kecelakaan saja kepada kamu. Bal huwa khairul lakum. Bahkan ia ada sesuatu yang baik juga untuk kamu. Tiap-tiap seorang di antara mereka akan beroleh hukuman sepadan dengan kesalahan yang dilakukannya itu, dan orang yang mengambil bahagian besar dalam menyiarkannya di antara mereka akan beroleh seksa yang besar di dunia dan akhirat. Jadi tuan-tuan, apakah sebenarnya maksud Allah Subhanahu Wa Taala? Tak semua perkara berita dusta itu tidak baik untuk kamu. Maknanya 100% tak baik. Mesti ada persentage baik juga. Apa dia? Khasnya dapat kenal siapa munafik. Siapa yang bawa perangai munafik ni dapat kenal. Dan dapat menzahirkan kejahatan dan juga sejauh mana ikhlas dan kentalnya hati orang-orang beriman ini menghadapi berita-berita bohong macam ni. Banyaklah hikmahnya. Baik. Usbatum minkum. Apa maksud usbatum minkum? Usbah bermaksud jamaah. Jamaah yang antara 10 hingga 40 orang. Jadi bila turun ayat ni, Aisyah pun buat kajian. Siapa yang menyebarkan dalam kalangan orang-orang beriman berita bohong ni tadi? Dan Aisyah dapati memang ramai dan jumlahnya melebihi 10 orang. Maknanya ayat Quran tuan-tuan, bila turun ayat tu, dia memang benar sebenar-benarnya. Tidak beri satu benda yang tidak tepat, tidak. Tapi pengajaran daripada ayat ni apa dia?
yang menyebarkan berita itu bukannya orang munafik ataupun orang jahat semuanya. Tidak. Bahkan orang-orang beriman yang terpedaya. Ini yang menyedihkannya sangat, tuan-tuan. Dan ini yang kita kena basmi dulu. Kalau munafik tu tadi, Abdullah bin Ubay bin Salul ni cetuskan berita bohong, tuan-tuan. Kalau orang beriman semuanya kental imannya dan tak percaya berita bohong itu, tak ada jadi apa. Benda tu akan mati sendiri je. Tapi benda tu hidup kerana apa? Kerana orang-orang beriman juga yang menyebarkannya. Maka ayat ke-12, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala menyebut, laula id sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadza ifkum mubin. Sepatutnya semasa kamu mendengar tuduhan itu, orang-orang yang beriman lelaki dan perempuan menaruh baik sangka pada diri orang-orang mereka sendiri dan berkata ini adalah tuduhan dusta dan nyata. Tuan-tuan tahu tak cerita pasal Sayyidina Umar berhijrah ke Madinah? Dia berhijrah ke Madinah bertiga. Dia, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi dan sepupu dia. Sepupu dia Ayyash, ya. Ayyash bin Abi Allah SWT, terlupa nama penuh dia, ya. Ayyash ni adik tiri satu ibu kepada Abu Jahal. Satu ibu berlainan bapa. Tuan-tuan. Jadi berhijrahlah tiga orang ni. Sampai di tengah jalan, Abu Jahal pergi sekat adik dia ni, minta hantar balik. Dia kata sebab ibu kita sudah menggila di rumah. Iaitu keluar ke padang pasir dengan rambut terbuka, terburai, tak bertudung dan sebagainya. Ya. Maknanya nak tunjuk gila, tak sikat rambut pun. Kata Umar, wahai Ayyash, jangan terpedaya. Tak ada orang boleh tahan dengan panas padang pasir di Mekah ni. Ya, dia panas dia balik lah tu, kan. Katanya Ayyash, tak boleh. Sebab adik ni, sebab ibuku ini, semata-mata ibu aku kena balik juga. Maka tuan-tuan, Umar berikan kuda dia untuk ditunggang oleh Ayyash dengan pesan, jangan turun daripada kuda ini. Dan sampai di Mekah, jumpa ibu, hai kat ibu, baliklah. Ikutlah kami ke Madinah. Tapi separuh jalan Abu Jahal mempedaya adik dia ni tadi, turun dari kuda, terpedaya sungguh dan dipukul separuh mati, di penjara. Baik, disebar pula cerita mengatakan Ayyash ni tadi telah murtad. Berita ini sampai ke Madinah dan orang pun percayalah. Biarlah nak macam mana adik Abu Jahal kan begitulah kaedahnya. Tapi Umar Ibn Khattab dia kata dia tak percaya. Dia yakin ini berita ni fitnah. Bayangkan Umar ini wanted di semua tempat, everywhere wanted, tuan-tuan. Tapi demi dia jaga hubungan dengan Ayyash dan sangka baiknya pada Ayyash, Umar balik semula ke Mekah. Selepas sampai di Madinah, balik semula ke Mekah senyap-senyap seorang diri. Ini Umar, tuan-tuan. Kalau siapa-siapa nak bergelar Umar bin Ibnul Khattab, dia berani macam tahap ni, tuan-tuan, ya. Kalau tidak, tak usahlah nak banding diri tu dengan Umar Ibn Khattab. Dia balik senyap-senyap. Dia berjaya membebaskan Ayyash, buat lari senyap-senyap Ayyash ke Madinah, tuan-tuan, ya. Buat lari Ayyash ke Madinah, lalu mengisytiharkan Ayyash tidak pernah murtad. Inilah buktinya dia telah dipukul dan sebagainya, dan sehinggalah Ayyash sehat walafiat dijaga di Madinah. Ini contoh orang yang bersangka baik kepada sesama kaum mukmin, sanggup menggadai nyawa demi maruah orang-orang mukmin. Ya, jadi insya-Allah kita sambung bicara kita dalam ayat-ayat berikutnya dalam surah An-Nur ini, dalam kita memahami apakah sebenarnya hadisul ifki, peristiwa bohong yang telah melanda rumah Rasulullah SAW ini. Wallahu alam, kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan juga surat al-asr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.